Salam sejahtera, kita bertemu lagi dalam berita Borneo Today TV malam ini. Saya Salminus Salibun. Sabah mencatatkan 11 kes baharu positif COVID-19. Sabah mencatatkan 11 kes baru positif COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kes di negeri sebanyak 169 kes berbanding 158 kes semalam. 4 lagi kematian akibat COVID-19 dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kes kematian di Malaysia meningkat kepada 14 orang. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie pun memaklumkan daerah Tawau kekal mencatatkan pertambahan kes tertinggi dengan 8 kes baharu dengan keseluruhan 48 kes di daerah itu. Sementara Lahad Datu 34 kes, pertambahan 1 kes. Diikuti dengan Kota Kinabalu dengan 24 kes, pertambahan 2 kes. Hanya 3 daerah berkenaan sahaja dimelaporkan pertambahan kes. Manakala daerah-daerah lain di Sabah kekal tiada kes baharu dilaporkan untuk hari ini. Sehingga kini daerah Tuaran melaporkan 12 kes, Kinabatangan dan Sandakan 11 kes, 6 kes di Beaufort, 5 kes masing-masing di Kota Belud dan Kuna. Manakala 4 kes masing-masing di Sipitang dan Putatan, 2 kes di Papar dan Ranau serta 1 kes di Semporna. Sehingga kini Kementerian Kesihatan melaporkan 14 kematian di seluruh negara termasuk 4 kes kematian terbaru hari ini. Setakat hari ini, Malaysia mencatatkan 212 kes baharu COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 1,518 kes, termasuk 159 kes yang telah pulih sepenuhnya. Daripada 212 kes baharu itu, 123 adalah daripada kluster perhimpunan tabligh. Sebanyak 57 kes dirawat di unit rawatan rapi dan 27 kes memerlukan alat bantuan pernafasan. Sementara itu, bekalan baru penutup hidung dan mulut serta cecair pembunuh kuman dari China tiba di Sabah dan akan diagihkan kepada petugas barisan hadapan bermula hari ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal meninjau proses pengagihan bekalan terbabit di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS petang tadi. Beliau turut meninjau Pusat Arahan COVID-19 Negeri Sabah di tingkat 28 PPNS. Datuk Seri Muhammad Syafiee turut mengadakan mesyuarat dengan Persatuan Perubatan Malaysia MMA Sabah untuk membincangkan keperluan mendesak petugas barisan hadapan COVID-19 di Sabah. Beliau turut mengadakan perbincangan dengan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung berkaitan pakej bantuan untuk Sabah dalam menghadapi impak COVID-19. Kerajaan Sabah menyekat perjalanan di sempadan Malaysia-Indonesia bagi laluan Pulau Sebatik Tawau, Serudong Simanggaris dan Bantul Labang Pagalungan berkuat kuasa serta merta susulan Perintah Kawalan Pergerakan. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung berkata langkah itu diputuskan dalam mesyuarat Pusat Arahan COVID-19 Sabah. Beliau berkata hanya jeti untuk penghantaran barangan keperluan harian sahaja yang dibenarkan beroperasi atas arahan Jabatan Pelabuhan dan Dermaga serta Majlis Perbandaran Tawau. Pada masa sama, kerajaan juga memutuskan untuk menghadkan penerbangan domestik dari Kota Kinabalu ke Tawau, Sandakan dan Lahad Datu dan sebaliknya. Semua penumpang juga dikehendaki menjalani saringan kesihatan COVID-19 di setiap lapangan terbang. Antara larangan-larangan baharu yang dikeluarkan Kerajaan Sabah adalah seperti berikut. Pemilik perniagaan yang menawarkan perkhidmatan layan diri seperti bank, hotel, stesen minyak dan sebagainya adalah bertanggungjawab untuk memastikan pengguna dan pelanggan masing-masing dilindungi daripada penularan wabak COVID-19.
Kerajaan negeri memutuskan supaya mana-mana premis dan kemudahan yang memberi perkhidmatan layan diri kepada orang awam diarah untuk menyah kuman kemudahan seperti mesin ATM, lift hotel, button nozzle dan lain-lain kemudahan secara berterusan bagi memastikan jangkitan virus COVID-19 dapat dibendung sepenuhnya. Arahan ini hendaklah dikuatkuasakan mulai 23 Mac. Untuk memastikan pusat kuarantin yang sedia ada dapat menampung keperluan dan mengelakkan kesesakan, kerajaan negeri memutuskan untuk mewartakan 3 lokasi baharu sebagai pusat kuarantin sementara COVID-19 di Masjid Jamek Kota Belud, Plasma MPOB Lahadatu dan Felda Residen Sahabat Lahadatu. Kerajaan negeri ingin menjelaskan bahawa mana-mana pelajar atau orang awam yang balik dari luar negara atau dari luar negeri ke Sabah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sama ada telah melalui saringan kesihatan COVID-19 atau tidak di lapangan terbang seluruh negara akan dikenakan kuarantin selama 14 hari di pusat kuarantin yang disediakan. Kerajaan memutuskan semua pencarum kumpulan wang simpanan pekerja berumur 55 tahun ke bawah boleh mengeluarkan wang daripada akaun kedua sebanyak RM500 sebulan dalam tempoh 12 bulan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata permohonan itu boleh dibuat bermula 1 April depan. Katanya inisiatif ini akan memanfaatkan sebanyak 12 juta ahli KWSP dengan jumlah dana RM40 bilion. Pertama, kemudahan pengeluaran iLestari bagi pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP berjumlah RM40 bilion Malaysia. Menerusi kemudahan ini, semua ahli KWSP yang berumur bawah 55 tahun boleh membuat pengeluaran wang simpanan dalam akaun dua masing-masing tertakluk pada kadar maksimum RM500 sebulan untuk tempoh selama 12 bulan. Permohonan boleh dibuat bermula 1 April 2020. Inisiatif ini dijangka akan memanfaatkan sehingga 12 juta ahli KWSP dengan jumlah pengeluaran yang dianggarkan bernilai RM40 bilion. Saya berharap inisiatif ini dan juga pengurangan kadar caruman KWSP pekerja sebanyak 4% yang akan berkuat kuasa pada bulan April 2020 akan membolehkan para pekerja mempunyai lebih wang dalam poket masing-masing untuk membeli barang-barang keperluan harian. Nasihat saya pada anda semua yang akan menerima manfaat ini, gunakanlah wang ini sebaik mungkin. Beli barang-barang yang perlu sahaja dalam waktu yang agak sukar ini. Yang penting pastikan setiap hari ada makanan di atas meja untuk seisi keluarga. Kementerian Kesihatan juga akan mengambil seramai 2,000 kaki tangan baru secara kontrak dalam usaha menangani wabak COVID-19. Lantikan baru itu perlu disegerakan dan tumpuan utama adalah pengambilan jururawat. Dalam sidang akhbar di Putrajaya hari ini, Tan Sri Muhyiddin mengumumkan RM130 juta akan diagihkan kepada semua negeri secara sama rata dalam usaha melancarkan langkah menangani wabak COVID-19 di seluruh negara. Dana itu akan diserahkan kepada semua kerajaan negeri tanpa mengira daripada parti politik mana. Peruntukan itu boleh digunakan untuk memberi bantuan kepada penjajah dan peniaga kecil yang terjejas akibat COVID-19, bantuan kepada pesakit COVID-19 dan ahli keluarga mereka serta menyediakan keperluan kepada petugas-petugas di peringkat negeri yang terlibat dalam menangani krisis ini. Peruntukan sama rata akan diberi kepada setiap negeri tanpa mengira parti mana yang membentuk kerajaan negeri berkenaan. Krisis yang sedang dihadapi ini memberi kesan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum, agama dan kecenderungan politik. Basofut Berhad mengambil langkah drastik menutup sepenuhnya ladang Bukit Batu di Kalabakan sejak 19 Mac lalu selepas 7 kaki tangan termasuk keluarga mereka disahkan positif COVID-19.
Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Sofut Berhad, Hatta Jaafar berkata, berikutan situasi tersebut, pihak pengurusan membuat keputusan untuk menutup sepenuhnya operasi ladang termasuk melarang aktiviti keluar atau masuk di situ, membabitkan 367 orang pekerja dan keluarga mereka. Katanya terdahulu, 2 daripada kaki tangannya dikesan menyertai perhimpunan tabligh di Masjid Sri Petaling, Kuala Lumpur yang menjadi kluster COVID-19. Seorang daripadanya disahkan positif virus berkenaan dan kini menjalani rawatan di Hospital Tawau, manakala seorang lagi negatif dikuarantin selama 14 hari, katanya. Tambah Hatta, ekoran daripada kejadian itu, pihak hospital melakukan saringan kesihatan terhadap keluarga dan kenalan rapat mangsa sebelum mendapati 6 lagi disahkan positif termasuk isteri dan anak mangsa pertama. Manakala 4 lagi individu dikuarantin selama 14 hari selepas mempunyai kontak rapat dengan mangsa, menjadikan jumlah pesakit dalam siasatan meningkat kepada 5 orang. Menurut Hatta, semua mereka ditempatkan di pusat kuarantin ladang berkenaan atas inisiatif Sabah Sofut termasuk menyediakan makan dan minum. Pemeriksaan kesihatan ke atas 2 pegawai dan 3 anggota polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Ranau yang disyaki mempunyai kontak dengan individu yang dijangkiti COVID-19 disahkan negatif jangkitan virus berkenaan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata, bagaimanapun sebagai langkah berjaga-jaga, kelima-lima mereka diarahkan menjalani kuarantin di rumah masing-masing selama 14 hari bermula Sabtu. Menurutnya sebelum ini, kesemua 5 anggota polis berkenaan berurusan dengan individu yang membuat laporan polis yang kemudiannya didapati positif COVID-19. Pihak hospital mengesan balik sesiapa yang mempunyai kontak dengan individu berkenaan. 5 pegawai dan anggota polis itu antara yang mempunyai kontak dengan individu berkenaan, oleh itu mereka diminta menjalani pemeriksaan kesihatan. Namun pemeriksaan kesihatan menunjukkan mereka negatif jangkitan COVID-19. Mengulas lanjut, Datuk Zaini berkata tiada keperluan untuk menutup IPD Ranau bagi menjalankan proses pembasmian kuman susulan kejadian itu. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas menolak dakwaan jemaah tabligh yang tiba di Tawau dari Sulawesi Indonesia Sabtu lalu memasuki negara ini melalui jalan tikus. Beliau berkata kesemua 12 individu yang sepatutnya menyertai Himpunan Ijtima of Asia 2020 itu memang pergi dan balik dari Sulawesi melalui Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Tawau. Katanya polis bersama petugas Kementerian Kesihatan dan Jabatan Imigresen menunggu mereka untuk dibawa ke pusat kuarantin. Datuk Zaini ditemui selepas melakukan tinjauan sekatan jalan raya yang dilaksanakan di Penampang malam tadi. Atas sebab itu, polis meminta jemaah tabligh yang masih belum menjalani saringan supaya mencontohi kumpulan 12 jemaah itu dengan tampil ke hadapan dan menjalani saringan kesihatan. Menurutnya, peserta tabligh tidak perlu bimbang kerana anggota polis bukan mahu bertindak menangkap mereka. Sebaliknya, polis hanya mahu mereka menjalani pemeriksaan kesihatan demi keselamatan diri dan orang sekeliling mereka. Sabtu lalu, 12 jemaah tabligh tempatan tiba dari Sulawesi sambil diiringi pihak berkuasa semasa memasuki perairan Tawau. Tahap pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan di Penampang semakin baik dan mencecah 95% pada hari kelima pelaksanaannya. Ketua Polis Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim berkata terdapat penurunan ketara pergerakan kenderaan dan orang ramai dan ini adalah sesuatu yang positif untuk membendung penularan wabak COVID-19. DSP Muhammad Haris juga menjangkakan 95% pemilik perniagaan yang dibenarkan akan mematuhi perintah berkenaan dalam jangka masa ditetapkan sehingga 31 Mac ini. Polis daerah Penampang turut dibantu anggota tentera dari Kem Lokawi. Seramai 56 anggota tentera dari ketiga-tiga cabang, laut, darat dan udara membantu polis menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan di Labuan bermula semalam. Kesemua mereka diserap masuk bersama 15 kumpulan pemantauan gerak kerja COVID-19 Labuan dan dalam 3 sekatan jalan raya polis yang beroperasi 24 jam. Ketua Polis Labuan Superintendent Muhammad Farid Ahmad berkata, dengan kekuatan daripada anggota tentera itu menjadikan kesemua anggota keselamatan yang terlibat dalam pengawalan dan pemantauan lebih 200 orang.
Dengan penglibatan anggota tentera, beliau berharap masyarakat tidak panik sebab pihak berkuasa hanya mahu memastikan perintah itu dipatuhi sepenuhnya. Superintenden Muhammad Farid berkata, pengawalan dan pemantauan bersama polis dan tentera ini melibatkan kawasan bandar dan luar bandar serta jalan-jalan kampung. Memang duduk rumah lah. Malek penuh, lek maki penuh. Penuh di ke pasar pun dah tungang. Para menteri yati orang tak nang doda ruah. Di man kah, di main kah, anu di dapur dengan mudah tungang. Jadi paksa namcil jaron. Ya, kami akur dengan keputusan kerajaan terhadap perintah kawalan pergerakan ini untuk tinggal di rumah. Kerana kami di rumah panjang pun tiada masalah. Kita sama-sama untuk beri kerjasama kepada pihak kerajaan dalam membendung wabak COVID-19 ini agar wabak ini akan cepat lesap daripada negara kita demi untuk kesejahteraan kita bersama rakyat Malaysia. Menghadkan jumlah pelanggan kepada 20 orang pada satu-satu masa antara langkah keselamatan yang diambil oleh pengurusan Pasar Kampung Sibiu, Bintulu sejak perintah kawalan pergerakan dilaksanakan. Pasar Kampung Sibiu adalah tumpuan masyarakat Bintulu bagi mendapatkan bekalan segar terutama hasil laut seperti ikan, udang dan sotong. Bagi memastikan keselamatan pelanggan, hanya mereka yang memakai penutup hidung dan mulut dibenarkan masuk. Selain menghadkan pelanggan kepada 20 orang, jarak di antara pelanggan juga dipastikan sekurang-kurangnya 1 meter. Kepada pelanggan semua, dalam sebuah rumah ya mendapat seorang ajak keluar lah. Tuan rumah, jangan mengembat anak pergi tempat kami situ lah. Kena kita tahu siapa yang kena, siapa yang si. Ikut nasihat itu pakai mask. And then kedua kita jarakkan antara pelanggan. Dan macam setengah mall yang ada supermarket tu boleh gunakan sensor untuk benarkan orang masuk supaya hanya tidak demam lah. Bila demam jangan pergi pasar lah. Polis Bintulu turut melakukan rondaan bagi memastikan perintah itu dipatuhi. Dengan usaha sebegini kita dapat memberi didikan kepada masyarakat untuk mengawal pergerakan, mengurangkan pergerakan, apa juga aktiviti yang tidak penting itu tidak seharusnya dilakukan dan sebaik-baiknya berada di rumah lah. Dalam usaha ini pihak PDM Bintulu telah menjalankan rondaan untuk memastikan pemis yang berada di daerah Bintulu ini mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan di bawah Akta 342. Selain daripada itu juga pihak PDM Bintulu telah mengadakan seperti mana saranan pucuk pimpinan PDM untuk mengadakan sekatan jalan raya sejak semalam 18. Sudahlah mengingkari perintah kawalan pergerakan, mereka memburu secara haram pula. Itu tindakan sekumpulan lelaki yang dikesan membawa 4 ekor bangkai haiwan dilindungi yang sudah dilapah dipercayai hasil pemburuan haram di Hutan Simpan Ulu Segama, Lahadatuk awal pagi semalam. Dalam kejadian pukul 12.20 tengah malam itu, kumpulan pemburu haram yang menaiki kenderaan berjaya dikesan oleh sepasukan Tiger Platoon Batalion 17 Pasukan Gerakan Am Lahadatuk yang melancarkan op khazanah di situ. Ketua Polis Daerah Lahadatuk, Assistant Commissioner Nasri Mansor berkata, sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa, kumpulan penjeraya terbabit bertindak melarikan diri bagi mengelak ditangkap. Operasi mencari dan mengesan kumpulan terbabit berhasil apabila pasukan keselamatan menemukan sebuah pacuan 4 roda jenis Toyota Hilux yang ditinggalkan di ladang kelapa sawit berhampiran hutan simpan berkenaan. Hasil pemeriksaan, 4 bangkai haiwan, masing-masing 2 ekor pelanduk dan 2 ekor rusa yang sudah dilapah ditemui di bahagian belakang kenderaan itu. Bertindak atas maklumat yang diterima, polis menahan seorang lelaki tempatan berusia 32 tahun yang menyerah diri ke balai polis. Polis memburu 3 lagi rakan suspek terbabit.
Kes disiasat mengikut Seksyen 41-2 Enactment Pemeliharaan Hidupan Liar 1997. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara sehingga 3 tahun atau denda tidak kurang RM30,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Operasi itu turut disertai tim World Wildlife Fund dan Jabatan Perhutanan Sabah Protect. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Saya Salvinus Saribun. Berita Borneo, lensa Borneo.